Tafsir fi Zilalil Quran karya Asy-Syahid Said Qutb, terjemahan oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati beliau. Surah Al-Kafirun, surah orang-orang kafir, surah yang ke-109. Surah ini diturunkan di Mekah, mengandungi 6 ayat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak sembah apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukannya penyembah-penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum, dan aku bukannya penyembah Tuhan yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu juga bukannya penyembah-penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, dan kamu agama kamu dan untukku agamaku. Orang-orang Arab tidak mengingkari kewujudan Allah, tetapi mereka hanya tidak mengetahui hakikat Allah seperti yang diterangkan oleh Allah sendiri, yaitu bersifat tunggal dan selama-lamanya menjadi tumpuan seluruh makhluk. Kerana itu mereka mempersekutukan Allah. Mereka tidak meletakkan Allah pada martabatnya yang sebenar dan tidak beribadat kepadanya dengan ibadat yang sebenar. Mereka mempersekutui Allah dengan berhala-berhala yang melambangkan tokoh-tokoh yang soleh dan tokoh-tokoh pembesar dari datuk nenek mereka, atau berhala-berhala yang melambangkan malaikat-malaikat yang dianggap mereka sebagai anak-anak perempuan Allah. Demikian juga mereka percaya bahawa di antara Allah dan jin ada hubungan keturunan, atau mereka menyembah Tuhan-Tuhan itu sedangkan mereka lupakan pelambangan-pelambangan itu. Dalam keadaan-keadaan ini, Tuhan-Tuhan itu disembah mereka dengan tujuan supaya Tuhan-Tuhan itu dapat memperdekatkan mereka dengan Allah, sebagaimana Al-Quran menceritakan perkataan mereka dalam surah Az-Zumar. Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ayat 3 surah Az-Zumar. Al-Quran menceritakan bahawa mereka juga mengiktirafkan Allah sebagai pencipta langit dan bumi, mengendalikan matahari dan bulan, dan menurunkan hujan dari langit sebagaimana tersebut dalam surah Al-Ankabut. Dan jika engkau bertanya mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan mengendalikan matahari dan bulan, nescaya mereka menjawab, Allah. Dan jika engkau bertanya siapakah yang menurunkan air hujan dari langit dan menghidupkan bumi dengannya selepas matinya, nescaya mereka menjawab, Allah. Ayat 61 dan ayat 63 surah Al-Ankabut. Di dalam sumpah-sumpah mereka berkata, Ya Allah, Ya Allah, demi Allah. Dan di dalam doa mereka berkata, Wahai Allah. Tetapi walaupun mereka beriman kepada Allah, namun kepercayaan syirik
telah merosakkan pemikiran mereka sebagaimana mereka dirosakkan oleh adat resam dan syiar-syiar tradisional mereka. Mereka memperuntukkan satu bahagian dari hasil-hasil tanaman dan ternakan kepada tuhan-tuhan yang didakwakan mereka dan satu bahagian dari anak-anak mereka, sehingga peruntukan itu kadang-kadang membawa kepada membunuh anak-anak mereka. Hal ini telah diterangkan oleh Quranul Karim dalam surah Al-An'am ayat 136. Dan mereka telah memperuntukkan kepada Allah sebahagian daripada tanaman dan ternakan yang telah diciptakan Allah. Lalu mereka berkata mengikut sangkaan karut mereka, ini untuk Allah dan ini pula untuk sembahan-sembahan kami. Maka bahagian yang diperuntukkan kepada sembahan mereka tidak sampai kepada Allah, dan bahagian yang diperuntukkan kepada Allah sampai kepada sembahan-sembahan mereka. Alangkah buruknya apa yang diputuskan mereka. Ayat 137. Demikianlah juga ketua-ketua mereka telah menjadikan sebilangan ramai dari orang musyrikin memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan mengelirukan mereka dan mengelirukan agama mereka. Dan andainya Allah menghendaki, nescaya mereka tidak berbuat begitu, kerana itu tinggalkan mereka dan perbuatan-perbuatan yang diada-adakan mereka. Ayat 138. Dan mereka berkata, inilah ternakan-ternakan dan tanaman-tanaman yang dilarang, yang terlarang, yang tidak boleh dimakan melainkan oleh sesiapa yang kami kehendaki sahaja mengikut anggapan mereka. Juga ternakan-ternakan yang diharamkan menunggangnya dan ternakan-ternakan yang tidak mereka sebutkan nama Allah ketika menyembelihkannya. Allah akan membalas mereka dengan sebab pembohongan yang diada-adakan mereka. Ayat 138. Dan ayat 139, dan mereka berkata lagi, anak-anak yang ada di dalam perut binatang-binatang ternakan itu adalah khusus untuk kaum lelaki kami, dan diharamkan kepada para wanita kami. Tetapi jika anak di dalam perut dilahirkan mati, maka lelaki dan wanita sama-sama boleh memakankannya. Allah akan membalas mereka terhadap keputusan yang dibuat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui. Ayat 140 surah Al-An'am. Sesungguhnya telah rugilah orang-orang yang telah membunuh anak-anak mereka kerana bodoh tanpa ilmu pengetahuan dan mengharamkan rezeki yang telah dikurniakan Allah kepada mereka kerana membuat pembohongan di atas Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan mereka tidak mendapat hidayah. Mereka menganggap diri mereka mengikut agama Ibrahim dan mereka lebih betul atau lebih mendapat hidayah dari kaum ahli kitab yang hidup bersama mereka di semenanjung tanah Arab. Kerana orang-orang Yahudi menganggap Uzair putera Allah dan orang Nasara menganggap Isa putera Allah. Sedangkan malaikat dan jin itu mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah menurut sangkaan mereka yang karut. Oleh itu, mereka mengira diri mereka lebih betul atau lebih mendapat hidayah dari kaum ahli kitab. Kerana bagi mereka, hubungan malaikat dan jin dengan Allah lebih dekat dari hubungan Uzair dan Isa. Tapi semua kepercayaan itu adalah syirik belaka, dan di sana tiada syirik yang lebih baik atau terpilih. Apabila Nabi Muhammad SAW datang dan menerangkan kepada mereka bahawa agamanya ialah agama Ibrahim AS, mereka pun berkata, kami juga mengikut agama Ibrahim. Oleh itu, apakah perlunya bagi kami meninggalkan agama kami untuk mengikut Muhammad? Serentak dengan itu juga mereka berusaha memujuk Rasulullah SAW supaya mempersetujui
satu jalan tengah di antaranya dengan mereka itu, iaitu mereka mencadang supaya Muhammad bersetuju menyembah Tuhan-Tuhan mereka sebagai balasan mereka menyembah Tuhan Muhammad. Juga supaya Muhammad tidak mengkritik Tuhan mereka dan amal ibadah mereka. Mungkin kerana kekacauan kepercayaan mereka dan kerana pengiktirafan mereka terhadap Allah, di samping mereka menyembah Tuhan-Tuhan yang lain, mungkin kerana inilah mereka merasa jarak di antara mereka dengan Muhammad itu amat dekat, iaitu boleh dicari jalan persefahaman dengan membahagikan negeri kepada dua zon dan mencari jalan tengah di samping memenuhi setengah-setengah kehendak peribadi. Untuk menghapuskan kekeliruan ini dan memotong segala usaha untuk mencari tolak ansur dan seterusnya untuk meletakkan garis pemisah yang tegas di antara ibadat mereka dengan ibadat Islam, di antara sistem mereka dengan sistem Islam, dan di antara pemikiran mereka dengan pemikiran Islam, maka surah ini diturunkan sedemikian tegas dan sedemikian berulang-ulang untuk menolak segala usaha tawar-menawar dan meletakkan garis pemisah yang muktamad di antara tauhid dan syirik, dan menegakkan tanda-tanda perbezaan yang jelas, yang tidak menerima tawar-menawar dan tidak boleh dipertikaikan lagi sedikit atau banyak. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak sembah apa yang kamu sembah. Wala antum abidu nama a'bud, dan kamu bukannya penyembah-penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum, dan aku bukannya penyembah Tuhan yang kamu sembah. Wala antum abidu nama a'bud, dan kamu bukannya penyembah-penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untuk kamu agama kamu dan untukku agamaku. Dalam ayat-ayat ini terdapat penafian selepas penafian, penegasan selepas penegasan, penekanan selepas penekanan. Ia menggunakan segala uslub penafian, penegasan dan penekanan. Kul, katakanlah. Maksud kul, katakanlah, ialah suatu perintah ilahi yang tegas yang membayangkan bahawa persoalan akidah adalah urusan Allah yang Maha Tunggal. Sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak punya sesuatu apapun dalam urusan ini. Allah jua yang memerintah dan menghukum, dan perintah dan hukumnya tidak boleh ditolak. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah, wahai orang-orang kafir. Allah menyeru mereka dengan hakikat diri mereka yang sebenar dan menyifatkan mereka dengan sifat-sifat mereka yang sebenar, iaitu mereka bukan berada di atas agama yang benar. Mereka bukan orang-orang mukmin, malah mereka adalah orang-orang yang kafir. Tiada titik pertemuan di antara engkau dengan mereka. Ayat pertama ini menerangkan hakikat perpisahan yang tidak mungkin bertemu. La a'budu ma ta'budun, aku tidak sembah apa yang kamu sembah. Maksudnya, kerana itu ibadatku tidak sama dengan ibadat kamu, dan Tuhanku tidak sama dengan Tuhan kamu. Wala antum abidu nama a'bud, dan kamu bukannya penyembah-penyembah Tuhan yang aku sembah. Maksudnya, kerana itu ibadat kamu tidak sama dengan ibadatku, dan Tuhan kamu tidak sama dengan Tuhanku. Wala ana abidum ma abattum, dan aku bukannya penyembah Tuhan yang kamu sembah. Inilah ayat penguat bagi ayat yang pertama. Wala an abidum ma abattum, dan kamu juga bukan penyembah-penyembah Tuhan yang aku sembah.
Ayat ini merupakan ulangan untuk menguatkan ayat yang kedua supaya tidak ada ruang lagi sebarang kekeliruan setelah ditegas dan diulang dengan segala cara penegasan dan ulangan. Lakum dinukum waliyadin, untuk kamu agama kamu dan untukku agamaku. Ayat ini merupakan kesimpulan dari hakikat perpisahan yang tidak mungkin bertemu dan hakikat perbezaan yang tidak mungkin dicampur adukkan. Aku di sini, kamu di sana. Tiada jambatan, tiada titian dan tiada jalan yang menghubungkan di antara kita. Satu perpisahan yang syumul dan satu perbezaan yang amat jelas dan halus. Perpisahan ini adalah perlu untuk menjelaskan tanda-tanda perbezaan yang pokok yang mustahil dapat diadakan pertemuan di antara keduanya di tengah jalan, iaitu perbezaan dalam asas itikat, dasar pemikiran, hakikat sistem hidup dan tabiat agama. Tauhid merupakan satu sistem dan syirik merupakan satu sistem yang lain pula. Kedua-duanya tidak mungkin bertemu. Tauhid, satu sistem yang membawa manusia dan alam seluruhnya kepada Allah yang tunggal. Tiada sekutu baginya. Ia menentukan sumber tempat manusia menerima akidahnya, syariat-syariatnya, nilai-nilai dan ukurannya, adab sopan dan akhlaknya, pandangan-pandangannya terhadap hidup dan alam. Sumber yang diterima oleh orang mukmin itu ialah Allah yang tunggal, tiada sekutu baginya. Seluruh hidupnya ditegakkan di atas asas ini tanpa bercampur dengan sebarang bentuk syirik, sama ada zahir ataupun halus. Perpisahan yang jelas ini perlu kepada para pendakwah dan kepada mereka yang didakwahkan. Kepercayaan jahiliah telah bercampur aduk dengan kepercayaan keimanan yang benar, terutama pada kumpulan-kumpulan manusia yang telah mengenal akidah yang benar, kemudian menyeleweng darinya. Kumpulan-kumpulan manusia seperti ini adalah paling degil untuk kembali beriman dalam bentuknya yang bersih dari sebarang penyelewengan. Mereka lebih degil dari kumpulan manusia yang tidak pernah mengenal akidah yang benar. Mereka merasa diri mereka di atas jalan yang benar, sedangkan mereka sebenarnya sesat dan menyeleweng. Percampuran aduk kepercayaan dan amalan-amalan mereka di antara yang baik dengan yang rosak, itu kadang-kadang memberi harapan kepada pendakwah untuk menarik mereka apabila ia mengakui aspek yang betul dan cuba membetulkan aspek yang rosak. Tapi godaan dan harapan ini amat berbahaya. Jahiliah tetap jahiliah. Islam tetap Islam. Di antara kedua-duanya dipisahkan oleh satu perbezaan yang jauh. Satu-satu jalan ialah keluar dari keseluruhan jahiliah dan masuk ke dalam keseluruhan Islam, atau tinggalkan jahiliah dengan segala apa yang ada padanya dan pindah ke dalam Islam dengan segala apa yang ada padanya. Langkah pertama bagi pendakwah ialah merasa dirinya benar-benar terpisah dari jahiliah, baik dari segi pemikiran, cara hidup dan tindakan, iaitu satu perpisahan yang tiada titik pertemuan dan tiada kemungkinan untuk bekerjasama kecuali orang-orang yang berada dalam jahiliah itu berpindah dengan keseluruhannya mereka ke dalam Islam. Tidak ada tampal menampal, tidak ada penyelesaian separuh jalan, tidak ada pertemuan di pertengahan jalan, biar bagaimana sekalipun jahiliah itu menyalutkan badannya dengan pakaian Islam atau memakai nama Islam. Kejelasan gambaran ini dalam kesedaran pendakwah merupakan batu asas dakwah.
Dia harus sedar bahawa dia bukan seperti mereka. Agama mereka tidak serupa dengan agamanya. Jalan kehidupan mereka tidak sama dengan jalan hidupnya. Dia tidak mungkin mengikuti jalan hidup mereka walaupun selangkah. Tugas utamanya ialah membawa mereka mengikuti jalan hidupnya tanpa ampu mengampu dan tanpa bertolak ansur sama ada sedikit atau banyak mengenai kehendak agamanya. Itulah sikap pembebasan dan pemisahan diri yang sempurna dan tegas dari kaum kafirin. Lakum dinukum waliyadin. Untuk kamu agama kamu dan untukku agamaku. Para pendakwah hari ini amat perlu kepada perpisahan yang tegas ini. Mereka amat perlu kepada perasaan bahawa mereka sedang mengembang semula Islam di dalam satu alam sekitar jahiliah yang menyeleweng atau dalam kumpulan manusia yang dulunya telah mengenal akidah yang benar, tapi setelah lama melalui zaman, hati mereka menjadi keras dan menyeleweng dari jalan yang benar. Hati mereka menjadi keras dan sebilangan besar dari mereka adalah fasik. Ayat 16 surah Al-Hadid. Dalam melaksanakan dakwah, di sana tiada dakwah separuh masa. Tiada dakwah tolak ansur di tengah jalan. Tiada dakwah sekadar membetulkan yang cacat, yang tiada dakwah tampalan-tampalan. Malah dakwah pada Islam adalah sama dengan dakwah di zaman permulaan, iaitu permisahan yang putus dari jahiliah. Lakum dinukum waliyadin. Untuk kamu agama kamu dan untukku agamaku. Agamaku ialah agama tauhid yang bersih, yang menerima seluruh konsep dan nilainya, akidah dan syariah-syariah dari Allah yang tunggal sahaja, tanpa sekutu dalam segala bidang hidup dan perilakuku. Tanpa pemisahan yang seperti ini, kekeliruan, kekaburan, bermuka-muka dan tampalan-tampalan akan terus kekal. Sedangkan dakwah Islam tidak boleh ditegakkan di atas asas-asas yang lemah. Malah, ia tidak dapat ditegakkan melainkan di atas asas yang tegas, terus terang, berani dan jelas. Inilah jalan dakwah yang mula pertama. Lakum dinukum waliyadin. Untuk kamu agama kamu dan untukku agamaku. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.